الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين المكشف غيب للفقراء إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelimpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, hidayatullah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang mana kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Hari ini saja nikmat Allah, sejak kita bangun tidur hingga sekarang kita tidak mampu menghitungnya, apatah lagi hari-hari yang terdahulu. Maka itu kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar, kerana kita tidak mampu nak menghitung nikmat Allah, dan Allah pun tidak menyuruh kita untuk membalas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, melainkan Allah hanya menyuruh kita mensyukuri aja nikmatnya, dan akan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diizinkan kita ini berada di tempat yang mulia, berada kita di tempat maqam, salah satu maqam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadda'uli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, di mana amal-amal itu disertai sebelum amal adalah mereka ini adalah arifin billah, Sultan, Raja orang Arif, Sultanul Arifin, Said Ismail keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai kepada keturunan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk ni tempat maqam, tempat Sultanul Arifin. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita di bulan Sa'ban, 12 Sa'ban hari Khamis ni. Allah telah mengizinkan, menetapkan kita, memperjalankan kita diduduk kita ni tempat berkumpul. Banyak lagi yang nak datang, banyak lagi nak hadir, tapi Allah memilih kita ini duduk di tempat yang mulia. Alhamdulillah kita berada di tempat di mana tempat orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi itu mudah-mudahan kita juga dapat menjadi orang-orang yang arif billah. Ya, alhamdulillah, tak ada lain tujuan kita, bukan nak kekayaan, bukan nakkan kedudukan ataupun darjat, tetapi kita hendakkan iaitu kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak-jejak langkah para waliullah arifin billah. Itu harapan kita. Kerana itu kita selalu bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah setiap hari paling kurang 17 kali ataupun lebih, iaitu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak lain, iaitu wali-wali Allah dan al-ulama warasatul anbiya. Jadi alhamdulillah kita pun tak nak memanjang-manjangkan, sebab kita ni ada orang lain lagi nak duduk tempat ni.
Ya, jadi kita hanya sekadar kuliah doha, kuliah doha ni pendek aja. Untuk mengingatkan kita, beruntungnya kita dipilih oleh Allah. Ada yang daripada Kelantan, daripada Besut, daripada apa, daripada Perlis pun ada kan, daripada mana-mana, Mersing ke Johor, semuanya Allah izinkan kumpul. Ada yang tak dapat datang, ada yang macam-macam lah. Tapi kita ni dipilih oleh Allah duduk di tempat ini. Jadi syukur, alhamdulillah, maka kita berada sini, kita perbanyakkan, kita mengesakan Allah. Sebab yang kita ziarah ni adalah waliullah yang bertaraf arifin billah. Sultan pula tu, raja orang arif billah. Bukan arif billah aja, raja. Mana raja arif billah ni sentiasa dia ini memfanakkan dirinya, tidak ada akuan diri. Baru dia akan jadi arifin billah. Bila dia dah jadi arifin billah, maka dia menjadi ketua arifin billah, maka Rasulullah SAW datang kepadanya. Sultan Al-Arifin Said Ismail, maka Rasulullah sendiri datang secara nyata mengatakan, aku tu engkau, engkau tu aku. Maka kerana darjatnya tu Sultanul Arifin. Kalau sedangkan Arifin billah aja pun Rasulullah datang, ini Sultanul Arifin, raja orang arif, yang mana Rasulullah datang mengatakan, aku tu engkau, engkau tu aku. Maknanya kalau kita datang ziarah dia seperti menziarahi Rasulullah SAW. Darjatnya tadi, ya. Bukan kita nak melebih-lebihkan, tapi Rasulullah SAW sini datang mengatakan kepada Sultan Al-Arifin Said Ismail, aku tu engkau, engkau tu aku. Apa maksudnya? Kalau kita betul-betul faham, tapi jangan kita melebih-lebihkan sangat. Kerana mereka ini tidak mahu dilebih-lebihkan sangat. Mereka ni hendak kita sentiasa mengesakan Allah. Datang sini bukan memuja dia. Datang sini semata-mata mengesakan Allah, maka dia akan hadir, Rasulullah akan hadir, malaikat akan hadir. Tapi kalau kita datang, kita memuja ni, maka semua akan lari. Dengan dia sekalilah lari. Malahan dia tidak suka. Dia nak kita datang sentiasa mengesakan Allah. Seperti mana kita datang ni, muka kita mengesakan Allah, kita pergi mana pun tetap mengesakan Allah di mana pun. Kita sentiasa menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sebenar-benarnya orang-orang yang ahli Allah, dan bersama dengan tadi yang Allah Taala bagi tahu, fad'uli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Siapa dalam golongan hamba-hambaku tu yang Allah maksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para arif billah, wali-wali Allah, sahabat Nabi, semua ada dalam tu. Maka Allah yang kata fad'uli fi, Allah yang mengatakan masuklah. Bukan kita nak masuk, tapi Allah. Kita tak boleh masuk ke tempat tu. Golongan hamba-hambanya soleh, Rasulullah, para Nabi, para wali-wali Allah, dalam golongan tu. Kita kenal dah, saling mengenal dah dalam tu. Siapa yang mengatakan gitu? Fad'uli fi. Allah yang kata fad'uli, masuk, wadhuli jannah. Dan masuk dalam apa? Golongan hamba yang soleh. Allah Ta'ala kata fadhuli jannah, masuklah dalam jannah, kenikmatan yang aku anugerahi daripada sisi aku. Ini keberuntungan bila kita datang di sini. Kita tak nak lain, kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tetap juga mengesakan Allah, sebab mengesakan Allah ini lebih nikmat daripada segala nikmat syurga. Allah tu tadi. Jadi itulah kelebihan bila kita datang duduk di maqam ni, maka ada rahsia yang Allah nak berikan kepada kita. Cuma saya nak memperingatkan, bila kita dah dapatkan kenikmatan ni tadi, maka kita akan mendapatkan anugerah daripada Allah menjadi penolong-penolong ansarullah, penolong-penolong Allah. Macam mana Habib tadi doa, iaitu kita akan menolong umat-umat Islam, jadi penolong umat-umat Islam yang lain. Kerana banyak di luar sana umat-umat Islam kita yang masih tak kenal diri, tak kenal Allah, tak jadi arif bin billah, dan tak mau arif billah, tak mau kenal Allah. Masalah besarlah. Ya, di luar kita ni sekarang pengakhir zaman, Nabi kata kembali asing. Nabi dulu datang mula-mula asing, tak nak orang kepada Allah, nakkan Latah Uzza Manah, patung-patung 360 berhala.
Nabi diutus keadaan yang mana keadaan yang sangat teruk, dianggap asing. Dan bila Nabi dah perbaiki akhlak manusia dengan mengesakan Allah, maka mereka sendiri membuang patung berhala itu tadi. Jadi bukan buang patung dulu. Manusia yang membuat patung tu tadi lebih berhala daripada berhala itu tadi. Maka tu Rasulullah diutus memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia tu yang menyebabkan jadi yang lain terjadi yang tak baik. Maka itu manusia tu yang harus di repair, iaitu dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi Arifin Billah ni dia menyontohi jejak langkah Nabi Muhammad SAW, iaitu akhlak dia tu akhlak yang terpuji, iaitu sering pergi kepada orang yang lalai, orang yang berbuat maksiat, orang yang dianggap sampah masyarakat. Itu yang kita doakan, itu yang kita pergi kasih sayang dengan dia, peluk dan rangkul, ajak dia makan minum, anggap dia macam kalau dia adik-adik, kalau dia anak-anak, kalau dia abang-abang kita, kalau dia bapak-bapak kita, kalau dia datuk-datuk kita. Kita kena mesrakan dulu dengan kasih sayang. Inilah ilmu akhlak Rasulullah dapat memperbaiki akhlak manusia. Tapi kalau dengan tanpa kasih sayang kita tak mampu. Jadi bukan sekadar kita dicop Arifin Billah saja, tapi ada kerja anugerah daripada Allah, iaitu wan nazirah, nak sampaikan macam mana Nabi diutus oleh Allah membawa berita gembira, iaitu mendapat mengenal Allah, kenal diri, dapat petunjuk daripada Allah dan memberi petunjuk. Itulah wan nazirah, yang kerja yang tak ada kerja yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian beribadah 60 tahun, tapi orang ni satu hari dia jumpa orang, dia ajakkan orang untuk kepada Allah, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu kelebihannya, maknanya Allah anugerahkan kepada orang. Engkau 60 tahun kau ibadah untuk engkau, tapi ini satu hari dia ibadah, dia ajak orang supaya nakkan kepada Allah. Orang tu nak ikut atau tak ikut, lebih berat timbangan amalan dia itu di sisi Allah daripada engkau beribadah 60 tahun. Dan engkau digelar tadi, inilah kekasihku, kerana menyelamatkan hamba-hambaku. Bukan mementing diri sendiri ibadah. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Mereka ahli-ahli ibadah, mereka banyak ilmu, tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tak mahu menolong. Apa sebabnya terjadinya Yahudi laknatullah tu nak menghancurkan umat Islam? Apa sebab? Saja-saja Allah buat skrip begitu. Allah nak ajar kita ni. Itu yang dihentam tu diri engkau. Itu yang dihentam tu diri engkau. Kau tak kenal. Kau ingat saja-saja Allah buat skrip filem tu bahawasanya Yahudi dia hancurkan Islam di Palestin atau di Aqsa dan di Israel. Bukan sia-sia Allah. Allah nak suruh kita bangkit, kerana kita ni banyak tidur. Tidur macam mana? Penting diri sendiri. Cukup Allah tak suka orang yang mementing diri sendiri. Aku beramal untuk aku sudahlah. Aku ilmu aku sendiri sudah. Lantak yang lain, umat Islam lain kena bom ke apa. Itu yang Allah Ta'ala akan hancurkan dulu. Disebabkan engkau, maka terjadi yang lain kebinasaan. Engkau yang membiarkan. Maka itu kita akan ditanya. Kita orang Arif Billah, kita ditanya apa peranan kita selepas kita dah mengetahui diberi nikmat oleh Allah, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita kena buat kerja. Buat kerja apa? Waman ahsan qaulan min da'i. Sebaik-baik pekerjaan yang Allah paling suka adalah ajakkan manusia kepada Allah. Da'ilah, ajak kenal kepada Allah, kenal diri, kenal Allah. Ajak dia sampai dia kenal diri, kenal Allah, Allah akan bagi dunia dan seisinya. Maknanya satu orang je kita dapat ajakkan mereka datang untuk mereka dapat kenal diri, kenal Allah. Allah akan bagi apa? Dunia seisinya. Kalau orang kerja dunia seisinya takkan dah habis umur pun takkan dah dunia seisinya ni. Tapi kalau kita dapat bawa manusia kenal diri, kenal Allah seorang, kita akan dapat dunia seisinya. Itu tak tahu kita nak nilai dunia seisinya, kita tak dapat nilai berapa banyak kenikmatan yang Allah nak anugerah kepada kita. Maka itulah, maka kita ni beruntung, kita ni ikut aturannya, kita ni tak mampu. Bukannya state kita punya, kita memang tak patutnya kerja ni kerja ulama-ulama. Orang-orang ahli ibadah. Dia ada sini makan pagi ya. Baik, terima kasih.
Apa orang dia cakap dia ada bagi. Baik, terima kasih. Ha? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dia ada masak. Ya, terima kasih. Baik. Apa 20 30 orang. Lebih kurang lah 30. Boleh 40 lah. 40 lah. Okey. Terima kasih ya. Paper saya kasih. Baik. Saya jaga sini kasih dia. Baik. Terima kasih ya. Waktu pada saya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan sebutan-sebutan tentera-tentera Allah, malaikat-malaikat, semuanya menunggukan kita ni tadi untuk bila turunnya Imam Mahdi nanti, dilantiknya Imam Mahdi, maka turun dengan karamah. Bila turun dengan karamah beserta karamah-karamah lain kita ni, para arifin billah juga akan mendapatkan karamah. Kita tak nampak karamah ni, dia macam-macam cara. Jangan kita bayangkan dulu. Macam-macam. Ya, bom jatuh jadi makanan. Musuh tu nampak kita jadi tentera Allah, dia jadi gerun, jadi dengan kita macam-macam. Dengan nak perang dengan kita mereka takut. Jadi bila kita duduk dalam makam ni, karamah ni macam-macam. Kita tak boleh baca. Yang mustahaknya Allah nak bagi kemuliaan. Bukan kita ni hebat. Tapi bila kita dah leburkan diri kita, tak ada akuan diri, maka Allah akan menurunkan tanda-tanda kekuasaan. Itu tanda kekuasaan Allah. Ini kita nak datang ni. Kalau tanpa pertolongan Allah, kecundang kita. Ini betul-betul 100% yang bagi undang kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya kita ni bila Allah sendiri yang undang, ramai-ramai kumpul. Berapa orang ni semua Allah dah atur. Kita terpilih, nama kita dah ada, bertulis maknanya di sisi para orang-orang fatauli fi ibadi. Berada dalam nama kita dan mereka kenal kita. Kita ziarah ni, mereka ni kenal. Mereka ni bukannya dia tak mati, dia hidup di sisi Allah. Bukanlah kita puja dia, tapi dia hidup di sisi Allah. Allah sentiasa muliakan. Dan doa-doa mereka ni semuanya mustajab. Mereka ni orang-orang suci, disucikan Allah. Maka doa dia tak ada hijab. Maka tu kita datang sini, bila kita balik nanti doa-doa mereka akan datang hikmah-hikmah. Akan datang maknanya kebaikan-kebaikan yang mereka dapat di sisi Allah, dia nak salurkan kepada kita. Itu dipanggil barakna. Barakna, bila ada di sisi orang yang mempunyai barakna, kemuliaan di sisi Allah, orang Allah bagi pada orang tu, kita duduk keliling kita dekat dengan dia dapat. Kita ni dah dapat barakna. Tapi kita tak boleh nak ucap dengan mulut lah. Nanti kan benda macam kita makan sedap, mana boleh cerita. Tapi kita rasai masing-masing. Dia masing-masing. Dia panggil qadar. Inna anzalnahu fi lailatin. Masing-masing qadar dia ada ketentuan. Allah yang memiliki qadar-qadar. Dia nak bagi nikmat-nikmat kita yang hadir pada hari ini. Jadi bersyukur kita pada Allah. Jadi kita kena perkuatkan. Kerana keadaan kita ni semakin lama semakin hampir dah kepada era, iaitu era pimpinan Khalifah Imam Mahdi. Maka kita bersiap siaga untuk kita ni. Pertama sekali siapan kita adalah akidah kita untuk kenal diri, kenal Allah. Kita kena perkuatkan. Jadi kita kena perkuatkan akidah kita. Yang nombor satu, peperangan yang nombor satu adalah kita persiapkan akidah kita supaya sentiasa 24 jam mengesahkan Allah. Supaya dengan itu datang pertolongan Allah. Datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita hendaki. Tak ada lain lagi. Modal kita adalah mengingati Allah, mengesahkan Allah. Tu modal kita. Jangan ingat modal kita yang lain. Modal kita adalah mengingati Allah, buang akuan itu modal kita nombor satu. Seperti mana arifin billah, itu modal dia adalah mengingati Allah, lupa, tak ada akuan diri. Mereka sentiasa tak ada riak, takbur, sombong, ujub, sum'ah, akuan diri tak ada dah. Maka mereka mendapatkan iaitu kemuliaan daripada Allah. Allah naikkan darjatnya. Iaitu bila Allah dah janji, bila engkau menduduki makam arifin billah, orang makam arifin billah ni, dia maknanya mereka ni melakukan perkara-perkara wajib tu mereka buat. Dan ditambahi sifat-sifat iaitu ibadah-ibadah sunat-sunat yang lain. Mereka mempelajari, mengenal diri, mengenal Allah. Mereka ini bila dah sampai tahapannya,
maka aku yang sendiri, kata Allah, akan jadikan penglihatan dia tu penglihatan aku. Pendengaran dia tu pendengaran aku. Perkataan dia, bila dia kata kun jadi, maka perkataanku dia kata jatuh kapal tu jatuh. Terbang kapal tempat jatuh. Itu sampai begitu sekali. Kalau kita di sampai peringkat arifin billah, Allah sendiri janji. Ni Allah janji, Allah tak pernah mungkin janji. Jadi kita ni sampai nanti peringkat Imam Mahdi, kita harapkan ini. Pasal kita tak mampu nak menghadapi musuh yang terlalu banyak keliling kita ni. Di kalangan dajjal punya tentera hebat-hebat, kita tak mampu. Jadi yang kita mampu, Allah Ta'ala kata tu tak ada lain, iaitu kita 100% dengan Allah. Itu yang terjadi di Palestin, di Aqsa, di Israel sana. Mereka ni pada permulaannya mereka tak yakin kepada Allah. Maka tu Allah uji mereka. Tapi bila dah lama-lama baru mereka yakin. Kita jangan jadi begitu. Sekarang ni kita betul hakul yakin dengan Allah SWT. Tanda kita hakul yakin pada Allah, maka kita selalu 24 jam berserah diri kepada Allah. Sentiasa berserah diri. Walau kita tenang ke tak, apa pun kita selalu merasakan Allah tu lebih tenang daripada keadaan tenang sekalian pun. Ataupun sakit sekalian sakit pun yang menimpa, susah, ujian macam mana kita nak datang sini, itu tak susah, ya Allah, lupa kau lagi itu kita hidupkan. Ya, hidupkan ni skill yang Rasulullah ajar. Jadi tak ada dalam hidup kita susah tu senang. Yang susah tu bila kita lupa pada Allah. Itu paling malang, paling susah. Itu ajar diri kita. Ini skill yang Rasulullah ajar. Kita banyak ilmu, kita banyak amal, tapi tak ada skillnya, kalah kita juga. Macam iblis. Banyak ilmu, banyak amal. Kitab Quran tu, dia tahu asbabul nuzul turunnya bila. Semua 30 kita tak tahu. Dia tahu hadis-hadis turun macam mana, semua dia tahu. Iblis ni tadi. Kita Taurat, Zabur, Injil, dia tahu semua. Suhuf semua dia tahu. Kan? Tapi sebab apa ada akuan di sombong. Sikit je. Tu tadi. Jadi kita gitu juga. Kalau kita tak ada perasaan tu, kita akan ringan, kita akan bagi. Yang ada hanya Allah. Bukan kita mengaku kita Tuhan, tapi yang ada hanya Allah. Kita tak pernah hidup, yang hidup hanya Allah. Lazim. Ya, kita kena rasakan begitu, baru kita boleh jadi ikut tentera Imam Mahdi nanti. Baru kita boleh selamatkan yang lain, umat Islam ya. Kerana kita tengok umat Islam sekarang, daripada pemimpin, daripada ulama, minta maaf saya cakap, ulama mereka ni semua amal untuk diri sendiri lah. Mereka seolah-olah tak tahu jalan dia untuk macam mana nak selamatkan umat pada akhir zaman ni. Sedangkan Nabi dah bagi tahu. Memang berat, tapi waktu ni lah kita nak kena berjuang betul-betul. Nabi SAW lagi teruk. Kafir itu kafir jahiliyah, bukan jahiliyah. Jadi kita kena ada kekuatan mengesakan Allah. Jadi kita kena pergi kutip, pergi jumpa orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Duduk tak ada, kita tengok orang tak pandang dia, kita kena selamatkan. Ya, jumpa orang-orang begini lebih senang kita tarik daripada jumpa orang yang pandai-pandai ni. Susah kita nak bawa dia faham, kerana dia dah ego, dah sombong, rasakan dia banyak amal, dia banyak ilmu. Ya, kita tak boleh duduk begitu. Kita kena duduk dengan orang ahli Allah. Kau banyak ilmu macam mana pun, dia letak tepi. Kita sentiasa rasakan Allah, sama-sama kita nakkan kepada mengesahkan Allah. Kerana tujuan kita dapat ilmu banyak-banyak untuk apa? Tetap mengesahkan Allah. Sikit pun mengesahkan Allah. Jadi jangan rasa kalau banyak tu kita dah tak payah mengesahkan Allah. Jangan sombong, tu bahaya. Itu sifat iblis. Jangan cari iblis yang sana. Iblis dalam diri kita. Jangan cari apa ni dajjal yang dajjal diri kita tu. Perangai dajjal tu cari. Jangan cari wajah dajjal mata satu. Yang kat dalam mata satu tu dajjal tu yang lebih bahaya. Jadi hapuskan dulu, leburkan dulu tu dengan membuang akuan diri. Baru kita nampak, ya Allah, dalam diri aku ada sifat dajjal, dalam diri aku ada iblis pun. Tapi kalau kita tak kena akuan diri, kita tak nampak tu. Kita nampak seolah-olah iblis kat luar, dajjal kat luar, syaitan kat luar. Padahal dalam tu lebih bahaya. Jadi macam mana kita nak memproses balik? Insya-Allah bila kita duduk dalam pengajian, pelajaran ini tadi, iaitu mengenal diri, mengenal Allah, akan Allah Ta'ala singkap, akan Allah Ta'ala mukasyafa ghaibul lil fuqara,
mukasyafah. Allah yang bukakan, bukan saya. Allah bukakan segala pintu gaib yang kita tak tahu. Fakir, kita tak tahu benda. Tapi Allah bukakan baru kita tahu. Ya Allah, silap ni. Terima kasih ya Allah. Jadi Allah bagi keinsafan. Sebelum ni kita nak angkat air, kita rasa kita angkat air. Kita tak rasa yang Allah yang angkat air tu. Sebab kita pakai kudrat siapa? Tapi bila kita mengaji ni baru kita tahu, ya Allah. Mula-mula si Haji ni gila, ada angkat air, Allah pula angkat. Oh, dia buta dengan Allah. Mana dia tahu, dia ingat dia yang angkat. Pasal dia rasa dia ada kudrat kan. Tapi bila mengaji ni, si Haji kata bukan kita angkat. Sorry ya Allah, sorry dengan Allah. Kita dah mula ada detect dia tadi. Ya, kita tekan minyak, kita rasa ya Allah, terima kasih ya Allah kau tekan minyak. Bahagia hidup dengan Allah. Oh, lampu merah, terima kasih ya Allah kau ajar aku berhenti. Merah, hijau jalan, terima kasih ya Allah. Kita rasa berkehidupan dengan Allah. Jangan dah susah pun cari Allah. Nak pressure ni penting ni, kita buat solat ajak ramai-ramai. Seorang tak ada pun kita mengamuk. Mana ni seorang lagi? Bila dah dapat keputusan ni, langsung dah tak ada. Ini ibadah anak-anak kecil. Ibadah orang yang maknanya terlalu anak-anak dia panggil. Jadi kita tak boleh jadi gitu ngau. Kita beribadah kerana Allah lah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan ibadah. Dan dia yang menggerakkan kita untuk rasa beribadah. Dia yang bagi kita rasa untuk sebut sedap nama dia. Bukan kita ni yang boleh sebut nama Allah tanpa Allah. Kita tak boleh langsung. Jadi buang akuan diri betul-betul. Baru kita boleh jadi pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang, tentera-tentera Ansurullah. Pejuang-pejuang Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tahu erti perjuangan yang Rasulullah SAW. Ini Arifin Billah, Sultan Arifin Said Ismail ni. Dia bukan dakwah gitu je. Macam yang kita tengok ni. Dia dakwah dengan pedang, dengan peperangan, dengan jihad, dengan harta benda dia untuk berjihad di jalan Allah. Sanggup mati berjuang di jalan Allah. British ke orang putih ke Yahudi ke apa, dia perang betul-betul, kalah menang belakang kira. Yang penting kita berjuang apa? Cakap-cakap lantak kau tak nak ikut, sudah aku dapat 150, 200 setengah, sudah isyak sampai maghrib sampai isyak, sudah lantak lah kau nak beriman, kau tak iman lantak. Ada ke macam tu cara dia. Lepas tu dah rasa macam dia tu, inilah orang hebat lah. Tak panggil ustaz, tak panggil ulama, mengamuk. Ya Allah, macam tu punya cara. Allah tengok, ya Allah, budak-budak punya. Kita kalau dah sampai sesuatu, kita akan pantau, tengok daripada jarak jauh macam mana, dapat amalkan, faham tak macam mana. Kita angkat barang, rasa Allah tak? Kita pegang steering, kita rasa Allah yang kontrol ke? Jalan lalu ni 90 km. Terima kasih ya Allah, kita pun bawa 90 ke bawah. Kita tengok 60, kita pun 60. Kita ke yang bagi fahaman tu? Ke nombor tu 60? Allah yang bagi. Jadi bila kita berkehidupan 24 jam kita nak dengan Allah, kita rasakan Allah semua, bahagia hidup kita. Kalau kita tak dapat ni, malang nasib kita. Kita rasa macam kita cukup, sebenarnya tertipu. Inilah sebenarnya Dajjal menipu kita seolah-olah apa yang dia reka tu bagus. Kita dengan Allah tu dia akan buat kita terhijab. Sebab Dajjal ni sifatnya adalah dia tak bagi kita kepada Allah. Sebab dengan Allah ni memang best. Tapi tu watak yang Allah bagi pada dia, janganlah kita pergi ikut. Dia dah watak dia gitu, iblis tu gitu. Skrip yang Allah bagi. Kita punya skrip ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kenal diri, kenal Allah, mengesakan Allah 24 jam, menombor satukan Allah 24 jam dalam hidup. Nafas kita naik turun, Allah yang naikkan, Allah turunkan. Fikir apa pun Allah, tak ada lain dah. Kita lazim dah selalu, lama-lama Allah kurniakan, dia buang akuan diri kita, jazbah kita, dia masukkan, iaitu rahsia Allah dalam diri kita. Dalam kita ni ada rahsia Allah, tak ada kita dah. Allah akan tengok kesungguhan kita, dia tengok. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Setiap bersama kesusahan yang kita tempuh, susah tu, kita bersama pasti Allah akan selesaikan masalah tu. Tapi tujuan dia kepada Allah, susah yang kepada Allah tu. Pasti sebelum habis susah, Allah dah mudahkan kita. Ya, saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Saya nak bagi tahu nanti, insya-Allah ada yang lain, tapi masa ni tak cukup ni ya. Pasal ni kuliah doa dia pendek sebenarnya ya. Dan ada siapa-siapa nak berucap sikit-sikit ya, sikit-sikit. Muslimin atau muslimat kita bagi sikit 5 minit dah seorang. Yang kita. Bismillah.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين المكشف غير الكفر إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur ketika Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di makam Pulau Besar ni di atas izinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kita hebat, bukan kita ada ilmu, bukan kita ada betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita rasa hebat, bukan. Yang diajar oleh guru, diajar oleh sang guru, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buang keakuan diri, yang ada hanya Allah. Asyidda wal kufar ruhama bainahum. Bersama-sama kita dengan Imam Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Allahu akbar. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, terlimpah rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kita di dalam majlis serta tempat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya seperti mana ianya jalan perjalanannya adalah hanya mengenali diri dan mengenali Allah Subhanahu wa taala hingga hilang keakuan diri mereka, seperti mana apa yang kita dapat perjalanan dan jalan al-haq ini. Alhamdulillah, syukur kita, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur untuk mensyukuri kita segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mohonlah, rendahlah diri kita, buanglah sehingga buang keakuan diri kita. Itulah dinamakan syukur. Itulah dinamakan syukur. Alhamdulillah. Tak ada yang lain melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sedikit setitis pun daripada makhluk, kuasa makhluk. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Service. Siapa? Oh, menerima. Bunyi sama je. Saya Irwan. Ini pada polis. Wakil Melaka. Tuan rumah. Melaka siapa? Di Pulau Melaka, di Pulau Besar, menziarahi makam wali. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan semangat daripada ahli jemaah, lebih-lebih lagi daripada jemaah Kelantan, yang mana mereka mengambil masa lebih kurang 18 jam kata daripada Kelantan ke Melaka, dan pelbagai ujian yang dihadapi, dan mereka tiba pada jam 4.30 pagi di homestay Melaka. Tetapi begitu kagum saya melihat tak ada rasa penat pun dalam diri mereka, kesungguhan yang mereka nak datang sini. Jadi semoga daripada semangat mereka itu dapat menjadi teladan untuk kita semua, untuk terus kuat istiqamah dalam meneruskan perjuangan ini. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama huwa indak daqat hilati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah.
Okey, saya wakil daripada Jemaah Muslimat Bacok mengucapkan terima kasih Allah dan terima kasih kepada semua yang hadir. Pertama kali saya mari di Pulau Besar ni, ya Allah. Banyaknya rintangan, ya Allah. Kau lebih tahu semua, ya Allah. Tapi ucapan saya sikit sahaja, iaitu belajarlah ilmu mengenal diri, mengenal Allah, nescaya kamu akan selamat dunia dan akhirat. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, lain-lain. Kau dulu ya. Kita ada ni jemputan ni, minta kita tolong sama-sama doa dia. Ada kita tu. Apa nak bantu? Ada nak cakap lah, cakap. Ini permintaan daripada kakak angkat saya ni satu ni Tolong Aziz dan rakan-rakan buat doa selamat untuk anak Kak Ina. Dapat 5 atau 6 orang pun jadilah. Dia suruh buat ni lebih kita ni. Kalau boleh buat Kak Ina sumbang sedikit saja, tak payahlah. Kalau boleh nanti kakak mau kan dia suruh doakan Kak Ina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita doakan supaya anak Kak Ina ni, Alia Syamim binti Muhammad Yaziz, selamat menjalani pembedahan ketumbuhan rahim. Pukul 1 tengah hari ni kejap lagi. Esok 22 bulan esok kan? Hari ni lah 22. Jadi kita sama-sama doa ni kejap lagi dia dah. Pukul 1 tengah hari, insya-Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah kami, selamatkanlah semua ya Allah. Kau aturkanlah dirinya ya Allah. Anak Kak Ina ni Alia Syamim binti Muhammad Yaziz untuk pembedahan ketumbuhan ya Allah. Engkau Maha Pengatur, Maha Penyusun ya Allah. Engkau Maha Sempurna, kami tak mampu ya Allah. Hanya kami harapkan kepada Engkau lah ya Allah 100% yang dapat mengurusi kami dan mengurusi ini anak ya Allah. Dengan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kami hadir dengan barakna keberkatan yang ada pada Sultan Al-Aulia Said Ismail Al-Jalaini ni. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu sekian sajalah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak atas segala perhatian semua. Mudah-mudahan perhatian tu masuk ke dalam rohaniah dan hidup terus berkekalan pesanan-pesanan yang datang daripada khatir Rabbani, daripada lintasan Allah sebenarnya, daripada lintasan yang suci ini tadi masuk ke dalam kita berada di sini Alhamdulillah, dan mohon maaf ada kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.